Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asti Mariam. Okay, Assalamualaikum semua. Sebentar ya, nak set IG lagi satu. Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat semua. Salam Jumaat, salam Ahad. Okay. Selamat berhujung minggu. Okay, so macam hari ni adalah hari Ahad kan. So Ana harap ramai yang join. Okay, yang join sampai ke penghujung insyaAllah, untuk kita sama-sama belajar dan dapat manfaat dari perkongsian kita pada pagi ni insyaAllah. Okay, sesiapa yang ada tu, Assalamualaikum Puan Aznida, Ibu Akil, Nurul Syazuni Syuhada, Sia Aaron, Mama Rikishi. Okay, so sebelum Hana mulakan insyaAllah, Hana nak ajak ramai-ramai untuk subscribe kita punya YouTube channel Ryan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, so yang nak tengok Datin punya resepi kan, Datin buat banyak resepi kan, masak-masak, boleh tengok dekat YouTube channel kita kan, Ryan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Okay, dan boleh share juga ramai-ramai. Okay, dan boleh juga pergi ke kita punya Instagram kan, di mana mana yang ada di Ryan Hijrah, boleh follow kita punya Ryan Hijrah Global Sinar Berhad. Okay, dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, so insyaAllah pada hari ini sebelum lupa, kita ada juga Telegram. Telegram kita Ryan Hijrah Global Sinar Berhad. Boleh follow, dan banyak lagi perkongsian, banyak perkongsian dan juga banyak promo yang kita lakukan kan sepanjang minggu. So insyaAllah pada hari ini, kalau siapa yang follow live Hana sebelum ni, Hana pernah share satu kitab. Satu kitab, nama kitab ni adalah Fadilat Sedekah. Fadilat Sedekah ni kan, Hana cakap tebal sangat. So tu adalah Fadilat, kitab Fadilat Sedekah. Di mana kita tahu kan, orang selalu cakap banyak fadilat bersedekah, banyak banyak manfaatnya kita bersedekah. So Hana nak share lah sedikit fadilat bersedekah yang kita akan dapat apabila kita bersedekah. So insyaAllah, sebelum kita mulakan, insyaAllah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. So dalam kitab ni, nama kitab ni adalah Kitab Fadilat Sedekah. Nama kitab ni adalah Kitab Fadilat Sedekah. Yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. Maulana Muhammad Zakaria Kandalawi. So Maulana Zakaria adalah daripada Mazahir Al-Ulum Saharanpur. So dia dekat sebelah India sana. So dalam kitab ni, walaupun kita panggil kitab ni Fadilat Bersedekah kan, walaupun kita panggil kitab ni Kitab Fadilat Sedekah, tetapi author ni kan, pengarang kitab ni, dia bahagikan kitab ni kepada 7 bahagian. Yang pertama, bab pertama adalah mengenai
berkenaan kelebihan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bab yang kedua berkenaan celaan terhadap sifat bakhil. Okey, maksudnya apa celaan lah terhadap sifat bakhil, sifat kedekut. Yang ketiga, bab ketiga adalah berkenaan mengambil berat yang sungguh-sungguh untuk menghubungkan silaturahim. Yang keempat, berkenaan kewajipan membayar zakat. Yang kelima, berkenaan amaran-amaran kerana tidak menunaikan zakat. Yang keenam, berkenaan galakan ke arah sifat zuhud, qanaah, kan? Qanaah tu maksudnya bersifat berpada-pada, kan? Dan tidak meminta-minta kepada makhluk. Okay, yang ketujuh adalah berkenaan kisah-kisah orang yang zuhud serta orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu Taala. Okey, seperti mana kita tahu, macam Hana sendiri kan, kita kurang bersedekah kan. Kita hanya tahu bersedekah tu hanya dengan cara wang ringgit yang banyak, yang bila kita tengok orang lain banyak yang dia bersedekah kan. Tapi ada lagi banyak cara yang kita boleh bersedekah. Okey, banyak lagi. Kan orang selalu cakap, kalau kita ditimpa bala ataupun musibah, kita banyakkan sedekah. Sebab dengan sedekah ia akan memadamkan ataupun menjauhkan kita daripada bala bencana. Okay, sekarang kita tengok. Okay, kita tengok pada bab pertama, fadilat menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Okay, fadilat. So apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat bila kita infak, kan? Bila kita sedekahkan harta kita di jalan Allah SWT. Okay, so di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam sabdaan Rasulullah SAW yang benar, yang merupakan penghulu kepada segala manusia. Okay, terdapat begitu banyak galakan untuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT berserta kelebihan-kelebihannya sehingga tidak mampu dihitung. Okay, maksudnya dekat dalam Al-Quran, dekat dalam sabda, dalam hadis Nabi SAW, banyak sangat Allah SWT dan juga Nabi SAW sendiri yang orang kata galakkan ataupun highlightkan tentang infak ataupun tentang bersedekah ni, kan. Sampai kita tak mampu nak hitung, kan, berapa banyak dah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, berapa banyak dah Nabi SAW sebut dalam hadis, kan. Terlalu banyak kelebihan ataupun fadilat. Okay, dengan memerhatikan ayat-ayat dan sabdaan-sabdaan itu, dapat kita ketahui bahawa wang bukanlah satu perkara yang harus disimpan. Okay, maksudnya kita selalu buka bank sana, buka bank sini untuk simpan duit kita. Betul tak? Untuk kita simpan duit kita, untuk kita orang kata buat perkasam. Okay, kita sentiasa simpan duit kita. Okay, so author ni kan, Maulana Zakaria berkata duit ni bukanlah untuk kita simpan. Okay, ia sememangnya telah diciptakan, maksudnya duit tu kan telah diciptakan supaya kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Taala, kan. Terdapat begitu banyak sekali ajaran tentang perkara ini sehingga untuk menghimpunkan 5 atau 10% daripada ajaran-ajaran itu pun ialah satu perkara yang sukar, sebagaimana biasa saya bentangkan di sini terjemahan. Okay, so author kepada kitab Fadilat Sedekah ni, dia bentangkan sedikit ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai contoh kepada kita, kan. Sebab apa? Sebab author ni berkata duit ni bukanlah untuk disimpan, betul tak? Okay, so antara ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mengenai berinfak ni, kan, yang pertama adalah ayat surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okay, so dalam ayat ni apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita? Okay, Alif Lam Mim, ya. Okay, maksudnya kitab Al-Quran ni pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Taala. Okay, maksudnya Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk kita takut kepada Allah, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan salah. Okay, so dekat dalam ayat ni Allah Ta'ala terangkan siapa orang yang takut kepada Allah. Orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, kan. Perkara yang gaib tu maksudnya apa? Kita percaya syaitan tu ada, kita percaya
malaikat tu ada, kita percaya syurga dan neraka tu wujud, okay, kita percaya dengan perkara tu semua, dan mendirikan solat serta menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Okay, so orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa, antara salah satu ciri dia adalah dia mendirikan salat serta dia menginfakkan, dia dermakan sebahagian daripada rezeki mereka, okay, untuk diberikan kepada orang lain. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Okay, so ni adalah salah seorang orang yang bertakwa. Okay, maksudnya dia takut, dia yakin adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang berjaya. Okay, so kita nak jadi orang yang sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah. Kita nak jadi orang yang berjaya, okay, kita kena ada sifat-sifat orang yang bertakwa. Okay, boleh faham kan? Okay, so apa tadi sifat-sifat orang yang bertakwa? Dia beriman kepada, dia beriman maksudnya dia percaya kepada benda yang baik, dia dirikan solat, dia menginfakkan harta dia, dan dia percaya pada hari akhirat. Okay, so 4 perkara ni kita ingat, insyaAllah kan. So setiap kali kita baca surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah adalah surah yang pertama, betul tak, dalam surah yang kedua, surah yang kedua dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah. So ni adalah ayat 1 hingga ayat 5. Okay, so setiap kali kita baca, kita boleh ingat, okay, ni mengatakan mengenai orang-orang bertakwa. So siapa orang-orang bertakwa? Kan orang yang beriman pada benda ghaib, orang yang mendirikan salat, orang yang menginfakkan harta dia, orang yang percaya pada hari akhirat. Okay, alright, guys, kita pergi ke terangan dia. Okay, so keterangan pada ayat yang pertama tadi, apa maksud dia? Okay, terdapat beberapa perkara yang patut direnungi dalam ayat-ayat di atas. Okay, so ada beberapa perkara yang kita boleh tafsirkan, okay, daripada ayat di atas. Pertama, Al-Quran pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, membawa maksud bahawa orang-orang yang tidak takut kepada Allah, tidak mengenali Allah sebagai Allah, jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah menciptakan, tidak mungkin akan nampak jalan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Okay, orang yang boleh nampak jalan ialah, okay, so apa yang dia kata? Dia kata, okay, so nak ulang semula lagi ke? Okay, orang yang tidak takut kepada Allah, kan tadi kita mention orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah. Okay, ni dia tafsirkan, dia beri keterangan kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Taala, tidak mengenali, dia tak kenal Allah Subhanahu Taala, dia jahil tentang Allah Subhanahu Taala. Okay, dia jahil tentang Allah yang telah ciptakan dia, kan tidak mungkin akan nampak jalan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Okay, maksudnya orang yang tak takut kepada Allah ni tak mungkin dia akan nampak apa yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran. Okay, sedangkan orang yang nampak jalan, okay, ialah orang yang ada kemampuan untuk melihat, kan. Sesiapa yang tidak mempunyai mata, iaitu anggota untuk melihat, maka apakah yang dia akan nampak? So author tanya kita, kan, Maulana Zakaria, kan, pengarang kitab ni, dia tanya kita, kalau kita tak ada mata, kan, apa yang kita akan nampak? Demikianlah orang yang tidak mempunyai perasaan takut terhadap Allah Subhanahu Taala, maka bagaimana mungkin dia akan menghiraukan perintah-perintah Allah Subhanahu Taala? Okay, maksudnya dekat sini sama je macam contoh, kita tak ada mata, kita tak ada anggota mata, kan, macam mana kita nak nampak sesuatu? Okay, so dia nak relatekan dengan perasaan kita. Macam mana kalau kita tak ada perasaan takut kepada Allah, macam mana kita nak nampak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran? Okay, so dia ibaratkan kita bila tak ada mata, macam tu juga bila kita tak ada perasaan terhadap perintah-perintah Allah, kita tak akan kisah semua tu, kan. Macam orang buta, kan, orang buta yang tak nampak, kan, dia taklah tak kisah, tapi dia macam berhati-hati, kan. Sama juga macam bila kita tak ada perasaan terhadap Allah, kita tak akan ikut apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Okay, so apa keterangan yang kedua, kan, yang nak diberitahu daripada ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah tadi. Yang kedua, kan, ciri yang kedua tadi kan Hana sebut. Yang pertama, orang yang bertakwa ni dia percayakan benda yang ghaib. Yang kedua, dia mendirikan solat.
Okay, maksud daripada mendirikan solah ialah dia mengambil berat dan bersungguh-sungguh menunaikan solah dengan memberati segala adab. Maksudnya dia memperhatikan segala adab dan syarat-syarat yang telah diterangkan secara terperinci dalam kitab Fadilat Solah. Okay, so selain kitab Fadilat Sedekah ni, dia ada satu kitab juga, okay, daripada Maulana Zakaria juga. Okay, dia karang kitab Fadilat A'mal. Okay, dalam Fadilat A'mal tu dia ada satu bab mengenai Fadilat solat yang dia terangkan, kan, terangkan mengenai solat lah. Okay, so yang kedua, ciri yang kedua tadi adalah orang yang bertakwa dia mendirikan solat. Okay, tapi dia tak mendirikan solat dengan setakat mendirikan solat, kan, faham tak? Okay, so maksud dia kat sini, dia mendirikan solat, dia ambil berat tentang solat, dia bersungguh-sungguh untuk tunaikan solat. Okay, dengan cara dia perhatikan segala adab dan juga syarat-syarat solat. Okay, so tu orang yang bertakwa. Okay, ada beza orang yang solat tanpa memperhatikan segala adab dan syarat-syarat, dan orang yang just solat. Okay, lain. Right, dalam kitab itu, okay, maksud dalam kitab Fadilat Solah ni, okay, yang kitab Maulana Zakaria lagi satu, dia cakap kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okay, so ni adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Dia kata dalam kitab tersebut, dikatakan dalam kitab tersebut bahawa maksud daripada mendirikan solat ialah melakukan rukuk dan sujud sebaik-baiknya. Okay, bersungguh-sungguh menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Oh sorry, Ana tak scroll bawah. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua. Selamat pagi. Alright. Okay, so dia mendirikan solat, kan, dalam maksud mendirikan solat tu adalah untuk dia rukuk dan dia sujud sebaik-baiknya. Okay, dia bersungguh-sungguh menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu Taala dan menunaikan solat dengan khusyuk dan khudu', kan. Khusyuk tu bila kita fokus dalam solat. Khudu' tu apa? Khudu' tu bila kita humble dalam solat, kita rendah diri dalam solat kita. Okay, so bila kita solat, kan, kita makin merendah diri, kan. Orang yang tak sombong dia akan solat. Okay, orang yang tak sombong dia akan solat. Sebab apa? Sebab dalam solat tu ada sujud, kan. Sujud tu adalah sujud, kan, bila kita letak dahi kita dekat paling level paling bawah. So kita insya-Allah kita doa kepada Allah. Dengan cara begitu kita akan jadi seorang yang humble, seorang yang rendah diri. Okay, surah Hadrat Qatadah, ni adalah sahabat juga. Hadrat Qatadah Hadrat Qatadah adalah seorang imam. Okay, Hadrat Qatadah rahimahullah ta'ala pula berkata bahawa yang dimaksudkan dengan mendirikan solat ialah memelihara waktu-waktu solat dan mengambil wuduk serta melakukan rukuk dan sujud dengan sebaik-baiknya. Okay, so setiap imam mereka punya mereka punya view, kan, mereka punya pendapat mereka terhadap solat ni lain. Ada yang cakap Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata solat ni bila rukuk dan sujud sebaik-baiknya sungguh-sungguh untuk menumpukan perhatian kepada Allah. Okay, dengan khusyuk dan khudu'. Okay, tapi Hadrat Qatadah dia kata mendirikan solat ni maksudnya dia pelihara waktu, maksudnya solat on time, solat pada waktu yang dalam waktu yang tepat. Okay, dia ambil wuduk serta melakukan rukuk dan sujud dengan sebaik-baiknya. Okay, kejap. Alright. Yang ketiga, maksud daripada ayat tadi, ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Ketiga, dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Okay, mendapat kejayaan. Okay, so orang yang bertakwa kepada Allah ni adalah orang-orang yang berjaya. Okay, dia mendapat kejayaan ialah satu perkara yang hebat. Perkataan Al-Falah, kan, so ada salah satu ayat ni wa'ula
humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang berjaya, maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah ni. Okay, so perkataan al-falah, al-muflihun, okay, adalah dari perkataan al-falah yang ada di mana-mana pun di dalam Al-Quran, merangkumi makna kebaikan dan kejayaan dunia dan agama. Okay, so bila kita sebut al-falah kan, dia punya maksud adalah kepada kebaikan dan kejayaan dunia dan agama. Okay, Imam Raghib rahimahullah ta'ala, satu imam ulama kita, menulis bahawa yang dimaksudkan dengan kejayaan dunia ialah mendapat kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan-kebaikan itu kehidupan dunia menjadi lebih baik. Okay, kebaikan-kebaikan itu ialah umur yang panjang, kekayaan dan kemuliaan. Okay, so mengikut pendapat Imam Raghib kan, kejayaan yang dimaksudkan adalah okay, kebaikan yang dimaksudkan adalah kebaikan kehidupan di dunia menjadi lebih baik. Okay, kebaikan-kebaikan itu ialah apa? Umur yang panjang, kekayaan dan kemuliaan. Sementara kejayaan akhirat pula ialah 4 perkara, iaitu baqa. Okay, maksudnya keadaan kekal yang tidak mungkin akan kesudahan. Yang kedua, kaya yang tidak mungkin ada kemiskinan walau bayangannya sekalipun. Yang ketiga, kemuliaan yang tidak mungkin ada sebarang bentuk kehinaan. Yang keempat, ilmu pengetahuan yang tidak mungkin bercampur kejahilan. Apabila berjaya disebut secara mutlak di dalam Al-Quran, maka ia merangkumi kejayaan dunia dan agama. Okay, so maksudnya kat sini bila dia sebut tadi dalam Al-Quran, ayat yang kelima terakhir sekali, wa ulaika humul muflihun kan. So bila dia sebut perkataan al-falah kan, Imam Raghib rahimahullah ta'ala, dia berkata kejayaan ni bermaksud kebaikan di dunia dan akhirat. So apa kebaikan yang akan kita dapat di dunia ni? Okay, maksud al-falah tu, apa kebaikan yang kita akan dapat bila kita menjadi seorang yang bertakwa? Yang pertama, umur panjang, kekayaan dan kemuliaan. Okay, dan selain daripada itu kita dapat kejayaan akhirat. Yang pertama, kita baqa, keadaan kekal yang tidak mungkin ada kesudahan. Okay, kejayaan kedua, kita kaya yang tidak mungkin ada kemiskinan. Yang ketiga, kita mendapat kemuliaan yang tidak mungkin ada sebarang bentuk kehinaan. Yang keempat pula, kita mendapat ilmu pengetahuan yang tidak mungkin bercampur kejahilan. Okay, so itu adalah antara kejayaan yang akan kita dapat apabila kita menjadi seorang yang bertakwa. Okay, so kita nak ingatkan balik macam mana nak jadi orang bertakwa. Ada 4 poin tadi. Yang pertama, kita percaya benda-benda ghaib kan. Kita percaya adanya Allah, kita percaya adanya Nabi SAW, benda yang kita tak pernah jumpa kan. Kita percaya adanya malaikat dan jin, kita percaya adanya syurga, kita percaya adanya neraka kan, dan sebagainya. Okay, yang kedua tadi, kita mendirikan salah. Yang ketiga, kita menginfakkan harta benda kita. Dan yang keempat apa tadi? Kita apa lupa. Yang keempat tadi, kita percaya kan adanya hari akhirat. Okay, so kita pergi pada ayat yang kedua tentang fadilat infak, fadilat kita bersedekah, berinfak ke jalan Allah. Okay, so ayat yang kedua adalah dalam surah Al-Baqarah juga, ayat ke-177. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'idin wa fil riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah. Okay, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka-muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah. Okay, so dekat dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata, kebajikan tu bukanlah untuk kita hadap muka kita ke arah timur dan barat. Okay, so kita tengok nanti apa maksud ke arah timur dan barat. Okay, tetapi kebajikan tu maksudnya bila kita berinfak adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala
beriman kepada hari akhirat, dia beriman segala malaikat, dia beriman segala kitab dan sekalian nabi, dan dia menginfakkan hartanya kerana cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan dia mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Al-Baqarah ayat ke 177. Okay, so Allah SWT cakap kat sini, kebajikan, sesuatu kebajikan yang kita lakukan, okay, bukan setakat kita hadapkan muka kita ke arah timur dan barat, yang akan explain nanti apa maksud dia. Tetapi kebajikan tu kan, benda yang baik tu apa? Kan, benda yang baik tu apabila seseorang tu beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhirat, dia beriman segala malaikat, dia beriman segala kitab dan sekalian nabi, dan juga kebajikan tu adalah dia infakkan harta dia kan, kerana dia cinta kepada Allah kan. So kepada siapa yang diinfakkan barangan-barangan ataupun harta mereka adalah kepada kaum kerabat, diinfakkan kepada anak-anak yatim, diinfakkan kepada orang-orang yang miskin, dia menginfakkan harta bendanya kepada orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan dia mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. So kadang-kadang kita tak tahu dekat siapa kita nak bersedekah ataupun untuk kita menginfakkan harta benda kita kan. Kadang-kadang macam confused, ataupun bukan confused lah, macam kadang-kadang kita macam lost kan. Alah, nak sedekah kat siapa, dekat orang ni dah sedekah dah. So dekat dalam Al-Quran dah tunjukkan, dah beri guide kan, petunjuk kepada kita dekat siapa kita nak bersedekah kan. Yang pertama tadi siapa? Kaum kerabat yang paling dekat dengan kita kan. Family kita mesti ada yang susah, yang perlukan bantuan. So kita tengok, kita perhatikan ada tak family members kita yang sekeliling kita yang susah, kita beri sedekah kepada mereka. Tetapi kalau kita punya family orang yang senang, yang dah memang kaya orang kata kan, yang mampu, kita pergi pula kepada next golongan, iaitu anak-anak yatim kan. Anak-anak yatim ramai kan yang perlukan bantuan, dan kalau kita rasa dah minggu ni dah derma ataupun infak barang kita kepada anak yatim, dan kita pergi pula next orang-orang miskin. Orang-orang miskin ramai sebenarnya yang kita kalau tengok Ustaz Abid Liu banyak pergi ke tempat-tempat yang memang orang-orang susah kan. So antara kita saja nak make effort on that ataupun tidak. So dekat dalam Al-Quran ni, surah Al-Baqarah ayat ke 177 dah tulis kat sini kan, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta, orang-orang yang memerdekakan hamba-hamba abdi, dan dia siapa? Orang yang kebajikan ni juga adalah dia yang mendirikan solat dan keluarkan zakat. Mesti nanti ada yang tanya, Hana, macam mana kalau orang yang macam mana kalau kita tahu dia sindiket kan. So Ana cakap tadi orang-orang yang meminta kan. Kadang-kadang kita tengah makan sedap kedai, ada orang minta duit. So yang tu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok yang zahir saja, apa yang kita nampak kan. Apa yang kita nampak sekarang adalah dia sedang meminta wang, sedang meminta duit, sedang meminta bantuan kan. Kadang ada yang jual kerepek lah tak apalah, kita bantu kan. Even though ada bunyi lain kan dalam pada otak kita lah, dia ni sindiket juga, tak apa, it's okay, kita just bagi. Sebab dia sindiket ataupun tidak, itu adalah antara dia dengan Allah SWT. Tugas kita hanyalah tengok yang zahir kan. Tugas kita adalah untuk memberi kan. Kita ditugaskan untuk menginfakkan harta benda kita. So sebab ingat tak, Ana pernah cakap, apa yang kita ada ni kan, contoh rezeki kita bekerja, kita dapat duit kan, bukan setengah lah, maksudnya sebahagian daripada apa gaji kita, sebahagian dari apa yang kita dapat, ada portion orang lain. So dan benda rezeki ni bukan apa yang contoh rezeki ni bukan apa yang ada
dekat kita sekarang. Faham tak? Maksudnya even though harta tersebut ataupun barang tersebut adalah milik kita. Contoh, kita banyak sangat baju dekat dalam almari, atau kita banyak sangat tudung dalam almari, ataupun kita banyak sangat seluar dalam almari kan. Tu semua bukan milik kita sampai kan kita menggunakan perkara tersebut, kita menggunakan barang-barang tersebut. Contoh macam makanan, contoh kita duduk dengan kawan kan, kita ada makanan kita tersendiri kan, kita ada makanan kita sendiri kan. Makanan-makanan tersebut bukanlah milik kita sampai kita makan makanan tersebut. Okay, contohnya contoh lain yang Hana boleh bagi kan, yang Hana dah sentuh dah actually buat rezeki ni. Contohnya kita makan kat kedai, ataupun contoh kita makan kat kedai, ataupun kita makan kat mana lah, office ke, kat rumah ke kan. Kita beli makanan, kita makan. Okay, lepas tu separuh kita tak habis, ataupun kita tiba-tiba sakit perut kan. Kita pass lah kita punya makanan tu kepada siapa? Kita pass makanan kita kepada adik kita, ataupun kakak kita, ataupun kawan-kawan kita kan. Tu dah jadi bukan rezeki kita, dia jadi rezeki kepada siapa yang kita bagi tu sampai dia makan makanan tersebut. Okay, so apa yang kita ada bukanlah milik kita yang kekal. Okay, so nak cakap pasal apa tadi? Kan orang yang meminta kan. So bila dapat orang yang macam tu je, kita just bagi, insyaAllah kita betulkan niat kita. Okay, so keterangan daripada ayat surah Al-Baqarah ayat ke-177 ni. Okay, so Hadrat Qatadah rahimallahu ta'ala berkata bahawa orang-orang Yahudi, so dia ni sedang dia kan Anda cakap tadi, dia terangkan mengenai apa yang ayat pertama tadi. Dia kata bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat. Yang bermaksud, Hadrat Qatadah rahimahullah ta'ala berkata bahawa orang-orang Yahudi, mereka bersembahyang menghadap ke arah barat, sementara orang-orang Nasrani pula bersembahyang menghadap ke arah timur. Atas keadaan itulah ayat ini telah diturunkan. So first portion daripada ayat ni kan, yang dia kata bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat ni. Mereka referkan ayat ni kan kepada Yahudi dan Nasrani. Kerana mereka bersembahyang, Yahudi bersembahyang ke arah barat, dan orang Nasrani mereka bersembahyang menghadap ke arah timur. Itu adalah kebajikan bagi mereka. Kenyataan yang sama telah dinukilkan daripada beberapa ulama yang lain juga. Imam Jassas rahimahullah ta'ala menulis bahawa dalam ayat ini di atas terdapat bangkangan terhadap golongan Yahudi dan Nasrani. Waalaikumsalam Puan Mazlina. Apabila mereka mempersoalkan tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ini yang menerangkan bahawa kebajikan itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa sifat taat menghadapkan muka ke arah timur dan barat tidak memberi apa-apa erti. Mendermanya seseorang akan hartanya kerana cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala membawa maksud bahawa seseorang itu menginfakkan hartanya kepada perkara-perkara tersebut kerana cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana nama, kemasyhuran dan kemuliaan peribadinya. So maksudnya bila kita menderma, kita dermakan harta kita kerana kita cinta, niat kita sebab kita nak kasih Allah SWT, kita nak cinta, kita nak cintanya Nabi SAW terhadap kita. Bukannya kita infak, bukannya kita infak sebab kita nak nama, bukannya kita infak kerana kita nak famous kan. Bukannya kita infak untuk kita mendapat kemuliaan. Jika harta diinfakkan dengan niat buruk yang sedemikian itu, maka ia menepati pahala binasa dosa yang dapat. Jika harta yang diinfakkan, maksudnya bila kita infakkan kan, bila kita infakkan kita punya harta dengan niat yang buruk, maka ia menepati pahala binasa dosa yang
dapat. Okay, so tu adalah term yang mereka bagi, pahala binasa, dosa yang dapat. Okay, maksudnya kita tak dapat pahala, kita hanya dapat dosa. Okay, harta telah habis diinfakkan, namun bukan pahala yang dapat daripada Allah SWT, sebaliknya dosa. Okay, so tu yang dimaksudkan dengan pahala binasa, dosa yang dapat. Okay, alright, baginda SAW telah bersabda bahawa Allah SWT tidak memandang rupa paras kamu dan tidak juga harta kamu. Okay, sebaliknya dia memerhatikan amalan dan hati kamu, yakni apakah niat dan tujuan kamu dalam menginfakkan harta kamu. Okay, so dalam satu hadis Nabi SAW, kalau anda ingatlah dia punya Arabic, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Okay, so Allah Ta'ala tak pandang pada rupa paras kita, dan Allah Ta'ala tak pandang pada suwarikum wa amwalikum, dan Allah Ta'ala tak pandang pada harta kita. Okay, tetapi Allah SWT pandang pada kita punya niat, kita punya hati kan. Apa niat kita nak bersedekah, apa niat kita nak berinfak, apa tujuan kita nak infakkan harta kita. Okay, adakah kita nak nama saja, adakah kita nak orang tengok kita ni bersedekah. Okay, so Allah Ta'ala niat, Allah Ta'ala tengok apa niat kita. Okay, dalam sebuah hadis Nabi, okay, so dalam sebuah hadis Nabi SAW, baginda bersabda, perkara yang aku sangat bimbangkan terhadap kamu ialah syirik kecil. Okay, so ni Nabi SAW berkata kepada para sahabat kan. Nabi SAW cakap apa? Perkara yang sangat aku bimbangkan adalah syirik kecil. Okay, jadi para sahabat pun tanya, para sahabat pun bertanya, apakah itu syirik kecil? Ya Rasulullah, baginda SAW menjawab, melakukan amal untuk menunjuk-nunjuk. Okay, so tu yang Nabi SAW paling takut kepada umatnya kan. Yang paling Nabi SAW takut pada umatnya adalah syirik kecil. So bila sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk. Okay, so ni yang perlu kita jaga kan. Setiap perkara ataupun setiap amalan yang kita lakukan, kita kena jaga hati kita. Okay, macam mana bentuk hati kita bila kita buat sesuatu perkara tersebut. Okay, tapi janganlah pula bila kita rasa macam aku tengah menunjuk ni, janganlah terus buat perkara ataupun amalan yang baik. Okay, tapi kita perlu perbaiki niat kita. Okay, so setiap kali kita rasa macam astagfirullah kan, hati kita rasa macam nak menunjuk, kita remind balik, kita cakap dalam hati kita, ya Allah, aku ni buat untuk aku buat ni untuk engkau, aku buat ni untuk engkau, aku buat ni hanya untuk Allah SWT. Okay, kita ingatkan balik hati kita. Okay, janganlah stop terus buat perkara tersebut. Okay, okay, so bila baginda menjawab, melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk. Okay, dalam hadis-hadis banyak didapati amaran terhadap menginfakkan sesuatu dengan niat menunjuk-nunjuk yang akan dibentangkan dalam lembaran-lembaran akan datang. Okay, so yang ni banyak hadis yang Maulana Zakaria, okay, pengarang kitab ni, dia akan sebut tentang menginfak secara tunjuk-tunjuk. Okay, apa dia punya apa dia punya outcome, apa dia punya result. Okay, bila kita bersedekah menunjuk-nunjuk. Okay, terjemahan ayat dan penerangan di atas adalah untuk keadaan ayat. Wa atal mal ala hubbih. Okay, so pada ayat yang dalam portion ni ada satu ayat ni yang dikatakan wa atal mal ala hubbih. Okay, so apa maksud perkataan tersebut? Wa atal mal ala hubbih, mendermanya seseorang akan hartanya kerana cintanya kepada Allah SWT. Okay, sebahagian ulama menterjemahkan ayat wa atal mal ala hubbihi, okay, kerana cinta untuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT, yakni seseorang itu berasa gembira atas apa-apa sahaja yang dia telah infakkan. Okay, so dalam ayat wa atal mal ala hubbih yang bermaksud kerana cinta untuk menginfakkan harta di jalan Allah, apa maksud dia? Okay, sebahagian ulama dia katakan
Okay, maksudnya kita cinta untuk infakkan harta di jalan Allah ni bermaksud seseorang itu berasa gembira atas apa-apa sahaja yang telah diinfakkan. Okay, so apa-apa sahaja yang kita telah infakkan, kita akan rasa gembira. Jangan pula setelah dia menginfakkan sesuatu, kemudian dia berasa perit atas apa-apa yang dia telah infakkan. Okay, kenapa saya dia akan tanya kepada diri sini, kenapa saya infakkan? Saya telah melakukan sesuatu yang bodoh, wang saya telah berkurangan dan lain-lain keluhan seumpamanya. Okay, so dekat dalam ni author ni berkata apa? Okay, Maulana Zakaria berkata apa? Bila kita kita infakkan harta kita, kita infakkan barang kita, janganlah pula kita mengeluh kan. Jangan kita mengeluh. Banyak kan keluhan kita. Kita rasa kadang-kadang kita rasa bila kita dah infakkan harta yang paling kita sayang, kita rasa macam bodohnya, kenapalah pergi infakkan, kenapalah pergi bagi orang lain, ataupun sekarang duit dah berkurangan, kan. Jangan ada keluhan, jangan ada terdetik pun rasa macam tu. Okay, alright. Okay, so sebahagian ulama pula menterjemahkan atau mengatakan tentang ayat ni, wa'atal mala ala hubbih, kan, walaupun dia mencintai harta itu. Okay, yakni walaupun dia mencintai harta itu, tetap dia menginfakkan hartanya itu di tempat-tempat tersebut. Okay, maksudnya contoh kita ada satu benda yang kita sayang, tapi orang lain memerlukan barang tersebut dan kita infakkan kepada tempat-tempat tersebut. Okay, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ala hubbi?" Okay, so dekat dalam di dalam satu hadis ni kan, ada seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah." Okay, so sahabat ni tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ala hubbi?" Kan, cinta harta. Sedangkan setiap orang cinta ke harta. Sahabat ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa dimaksudkan dengan ayat Quran ni, ala hubbi, kan. Sedangkan setiap orang cintakan harta, kan. Itu adalah kelemahan manusia. Kita semua cintakan harta benda dunia, kan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya ialah apabila kamu menginfakkan harta kamu, maka hati kamu mengira-ngira keperluan kamu sendiri dan timbul dalam hati kamu kebimbangan terhadap hajat dan keperluan kamu, kan. Terfikir bahawa kamu akan hidup lama lagi, nanti mungkin saya akan menghadapi apa-apa keperluan. Okay, so dekat sini tak perlu mungkit dan terdetik-detik. Betul, melowish. Okay, so dekat dalam hadis ni seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW macam apa yang dimaksudkan dengan cintakan harta, kan. Sedangkan setiap orang cintakan harta. So Nabi SAW jawab apa, kan, cintakan harta ni maksud dia apabila kita infak harta kita, tapi hati kita mengira-ngirakan keperluan kita sendiri dan timbul dalam hati kita kebimbangan terhadap hajat dan keperluan kamu, kan. Maksudnya contoh kita dah infakkan barang ni kepada orang yang memerlukan, kemudian kita ada timbul rasa kebimbangan, kan. Kita timbul rasa kebimbangan, kita fikir macam mungkin aku perlukan barang ni macam mana sebab dah bagi orang, kan. Kita ada kebimbangan tu, kan. Lepas tu kita fikir bahawa kita akan hidup lama lagi, kan. Mungkin nanti kita akan perlukan barang-barang tersebut, ataupun barang-barang yang kita infakkan tu kita perlukan barang tersebut. Okay, so jangan ada rasa cintakan harta sampai macam tu sekali. Okay, so bila kita dah infak, kita bagi, dan tak perlu fikirkan, insyaAllah ada rezeki lain yang lebih besar. Okay, so dalam sebuah hadis diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, okay, so apa yang Nabi SAW katakan, sedekah yang terbaik ialah kamu menginfakkan harta sewaktu kamu masih sihat. Okay, so sebaik-baik infak, kan, adalah semasa kita sihat. Okay, masih ada harapan akan hidup lama lagi di dunia.
Jangan berlaku keadaan yang kamu selalu menangguh-nangguh. Okay, maksudnya Nabi SAW cakap jangan ada sifat menangguh-nangguh kan, kita delay, kita procrastinate kan untuk bersedekah sehingga nyawa sudah hampir melayang dan maut sudah hampir tiba, barulah kamu berkata, sekian banyak harta berikanlah kepada si fulan, sekian banyak diberikan kepada tempat sekian, sedangkan harta itu telah menjadi hak orang lain. Okay, so dekat sini Nabi SAW advice kita, nasihat kita, sebaik-baik masa untuk kita infakkan harta benda kita adalah semasa kita sihat kan. Jangan tunggu bila kita punya nyawa dah sakaratul maut kan, jangan time tu baru kita nak wasiatkan hartanya untuk ni. Okay, so sebaik-baik infak adalah untuk kita beri kan pada waktu kita sihat. Okay, alright, maksud hadis itu ialah apabila kamu sudah tidak ada harapan lagi terhadap kehidupan kamu sendiri dan sudah tidak ada kebimbangan lagi terhadap keperluan dan hajat kamu, maka mulalah kamu berkata sekian banyak diberikan kepada masjid sekian dan sekian banyak diberikan kepada madrasah sekian. Okay, maksudnya maksud hadis tadi tu kan, jangan menangguh-nangguh untuk bersedekah sehingga nyawa sudah hampir melayang. Okay, maksudnya contoh seseorang tu dah tak ada harapan dah nak hidup kan, kan dah tak ada harapan nak hidup dan kita rasa macam benda tu dah tak perlu dah untuk kita, dan masa tu lah pula kita nak cakap kita nak bagi kita nak cakap dengan orang kan, harta ni bagi dekat orang, dekat masjid ni, ataupun barang kita yang ni bagi dekat madrasah ni. Okay, so Nabi SAW advice kita, sebelum kita dah sakit macam tu kan, better kita bersedekah pada waktu yang kita sihat. Okay, sedangkan pada saat itu harta kamu itu seolah-olah telah menjadi milik waris kamu. Keadaan kamu itu sama seperti seorang yang berkata kepada saudara maranya, kita akan buat majlis tahlil untuk almarhum Datuk di kedai kuih, sedangkan semasa hayat Datuk keinginannya tidak pernah dipenuhi. Okay, so itu ibaratnya perumpamaan yang Maulana Zakaria berikan. Okay, so apa lagi yang Maulana Zakaria katakan? Selama masih ada hajat dan keperluan, tidak pula mendapat taufik untuk menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Sedangkan apabila harta itu akan berpindah menjadi milik para waris, barulah kamu bersemangat untuk menginfakkannya di jalan Allah SWT. Okay, so Maulana Zakaria kata apa? Masa sihat, masa sihat kan, tak nak pula kita beri ataupun infak harta benda kepada madrasah atau macam-macam. Tapi time dah sakit lah, time kita punya harta tu nak jadi milik waris dah, baru kita nak cakap barang kita ni untuk sekian-sekian masjid, barang ni untuk sekian masjid. Okay, so kita elakkan semasa kita sihat ni lah kita banyak bersedekah. Okay, oleh sebab itulah syariat kita yang suci telah menetapkan hukum bahawa sedekah sewaktu hampir mati hanya akan terlaksana untuk 1/3 sahaja daripada jumlah keseluruhan harta. Okay, so ini adalah faraid lah. Jika ada sesiapa yang berwasiat untuk menyedekahkan seluruh hartanya pada waktu sedemikian, lalu dia meninggal dunia, maka tanpa keizinan daripada para waris, wasiatnya itu tidak akan terlaksana untuk bahagian harta yang lebih daripada 1/3. Okay, dalam ayat ini terdapat kenyataan bahawa harta hendaklah diinfakkan kepada anak-anak yatim. Okay, so dibalikkan kepada terjemahan ayat ni. Okay, dibalikkan kepada terjemahan ayat tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat 177. Okay, so dalam ayat ni terdapat kenyataan bahawa harta hendaklah diinfakkan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan lain-lain. Okay, kenyataan ini telah disebut secara khusus dan kemudian zakat telah disebutkan secara berasingan.
Okay, daripada keadaan ini dapat kita ketahui bahawa infak-infak untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu hendaklah dilakukan daripada harta lain selain daripada zakat. Okay, so dekat dalam ayat ni, okay, so di dalam ayat Surah Al-Baqarah ayat 177 kan, dikatakan dikatakan infak dan zakat ni mereka bukan bahagi, mereka separate kan, bahagilah kan, mereka tak samakan harta infak dengan harta zakat ni dalam satu tempat. Maksudnya infak lain, zakat pun lain kan. Bila kita nak infakkan harta-harta kita kepada anak yatim ke, kepada orang miskin ke, okay, itu adalah harta lain kan. Bila zakat ialah harta lain kan, duit lain kan, mereka ada berlainan. Infak tu adalah perkara yang digalakkan kan, infak adalah perkara yang digalakkan, sunnah kan, tapi zakat adalah benda yang wajib. Okay, so Alhamdulillah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk kita ulas 2 ayat kan, mengenai fadilat sedekah pada hari ini. Okay, so insyaAllah Allah Ta'ala beri kefahaman kepada Hana sendiri dan juga orang yang sesiapa saja yang melihat live Hana pada hari ini. So terima kasih juga pada yang dah luangkan Ahad ni kan, tak buat apa-apa, luangkan pada perkongsian kita pada pagi ni, insyaAllah. Okay, so sebanyak sedikit kita ambil fadilat, kita ambil pengajaran daripada apa segala perkongsian anda pada pagi ni. Yang mana nampak baik, yang mana anda faham kan, yang mana anda rasa pendapat ni boleh ambil, dan take it, ambil. Tapi mana-mana yang anda rasa macam perlu belajar lagi, dan it's okay, kita belajar lagi insyaAllah pada hari yang lain. So mana sama-sama puan. So mana-mana yang kita faham, mana kita rasa kita nak ambil point, dan kita ambil point tu, kita buat betul-betul. So contoh apa yang kita boleh ambil, senanglah bersedekah kan, kepada siapa kita boleh bagi, pada orang-orang miskin, pada anak-anak yatim, pada orang-orang yang memerlukan. So insyaAllah next time insyaAllah Ana akan share pula ayat yang ketiga, fadilat sedekah, fadilat infak, apa yang kita boleh dapat kan jika kita infak barang kita kan. Infak tu maksud dia, infak tu bila kita beri kerana Allah SWT. Itu maksud infak. So insyaAllah mana yang baik daripada Allah SWT semata, dan yang ada nampak kelemahan, keburukan ada pada diri Hana sendiri yang perlu Hana perbaiki, kita akhiri insyaAllah perkongsian pada pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Perkara baru saya belajar hari ini mengenai sedekah bila kita dah nak menghadapi mati, versus sedekah bila masa kita masih sihat. Betul kan? Selalunya macam apa, bila kita nak kita rasa macam kita memang dah hayat kan, bukanlah kita, maksudnya orang-orang yang bila kita tengok pengalaman kan, bila kita tengok orang-orang terdekat kita, ataupun mungkin ada sahabat kita kan, bila dah nak meninggal baru kita kan, bila dah macam sakaratul maut, ataupun bila kita dah tahu dah tak ada peluang kan untuk orang tersebut, barulah nak membahagi-bahagikan harta kan. So tapi apa yang Nabi SAW dah galakkan kita adalah sebelum kita meninggal, sebelum kita tahu yang kita akan meninggal, of course kita tak tahu bila kita meninggal, tapi waktu sekarang yang kita tengah sihat ni lah, kita banyak memberi. Sebab tu is the best time kan, waktu kita sihat lah is the best time untuk kita buat sesuatu. Sama-sama Puan Fazlina, Puan Dila Muhammad Nur. So macam satu perkongsian lah nak kongsi. Ustazah Hana punya ustaz kan. So Ustazah Hana sampailah pada Hana kan apa yang Ustazah tu bagi tahu. Dia kata setiap 2 hari kan, Maulana tu ustaz kepada Ustazah Hana lah kan. Maulana akan update dia punya, macam kita contoh kita ada diary diary kan, untuk merepek je sebenarnya diary ni kan.
Tapi kan para ulama apa yang dia ada? Dia ada kitab wasiat. Kitab wasiat tu mereka akan update setiap 2 hari. Kan? Kitab wasiat tu mereka akan letak bawah bantal mereka, dan setiap 2 hari mereka akan update apa yang, dengan siapa mereka berhutang. Okay? Ataupun dengan siapa mereka berhutang. Okay, hari ni harta yang aku dapat ni aku nak beri pada siapa, ataupun mereka akan tuliskan dekat dalam satu kitab wasiat tu harta apa yang mereka ada. Contoh mereka ada 10 baju. So baju yang pertama ni nak bila dah mati nanti nak wasiat kepada siapa. Baju yang kedua nak bagi pada siapa, ketiga nak bagi pada siapa. So macam tu sekali mereka pentingkan infak ni, ataupun apa yang mereka ada pada mereka di dunia ni kan. Sebab kita tahu segala apa yang kita ada dekat dunia ni akan disoal, akan ditanya di hari akhirat nanti. Okay? So kita tak nak harta benda kita yang kita ada sekarang ni kan. Kalau nak fikirkan, ya Allah, banyak sangat harta benda yang kita ada dekat dunia ni kan. Kita nak perkara harta benda tersebut menjadi lambatnya kita nak masuk syurga kan. Sebab harta yang kita ada dekat dunia ni menjadi asbab kita masuk lambat ke syurga nanti kan. Sedangkan kan orang yang tak ada harta banyak ni senang je dia nak masuk syurga, sebab dia tak banyak dia tak banyak disoalkan oleh Allah SWT. Okay, so insyaAllah kita kurangkan apa yang ada dekat dalam rumah kita ni kan. Sebab lagi satu, kita tak nak menyusahkan orang lain kan. Bila kita dah meninggal nanti, ataupun kita dah tak ada kat dunia ni nanti, kita tak nak susahkan orang lain. Harta benda kita ni terlalu banyak untuk diagih-agihkan nanti bila kita dah meninggal kan. Sebab kita dah tak mampu nak buat apa, kita dah masuk kubur dah pun kan. Dan kita tak nak menyusahkan family kita, kita tak nak susahkan sesiapa saja di sekeliling kita sebabkan barang-barang kita. Okay, so insyaAllah selagi kita mampu, kita sihat, kita infakkan harta kita ke jalan Allah. Okay, so insyaAllah itu sahaja perkongsian. Okay, kita tutup sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so kita jumpa esok pukul 10 pagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.